Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad dini kullih faja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatan hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa fajjara lahum yanabi'ar rahmati war ridwani tafjira, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tiadalah pula yang dapat mengangkat kejahatan, kemudaratan melainkan Engkau, dan tiadalah daya dan upaya kami, kekuatan bagi kami, melainkan dengan seizin-Mu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Doa dari hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu. Elok untuk diamalkan, insyaAllah. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia dan rahmat serta kasihan belas Allah Subhanahu wa taala, dapat kita di pagi yang berbahagia ini untuk kita teruskan lagi berada dalam satu majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu, iaitu sesi perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian yang ke-54, insya-Allah. Segala puji bagi Allah yang telah dengan izin dan limpah kurnia-Nya berkenan untuk memanjangkan usia kita, melanjutkan tempoh untuk kita melakukan persiapan atas usaha iman dan amal kita ke suatu tempoh yang telah ditentukannya, guna untuk memberi kesempatan lagi, peluang lagi kepada kita untuk mempersiapkan bekal iman dan amal kita untuk hari bertemu Allah Subhanahu wa taala yang pasti tiba nanti. InsyaAllah di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan satu lagi sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, edaran oleh Karya Bestari, terbitan oleh Karya Bestari, manakala edarannya pula oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad, dan cetakannya oleh Ultimate Print Sendirian Berhad. Perpustakaan Negara Malaysia, data penkatalogan dalam penerbitan Abdullah Yassin, Perangi Syirik, Palang Abdullah Yassin, ISBN 978 sempang 967 sempang 86 sempang 0397 sempang 3, Islam Doctrines, Faith Islam, judul 297.2. Dan untuk makluman, versi yang sedang kita ikuti perkongsian audiobook bacaannya bagi kali yang ke-54 di pagi yang berbahagia ini adalah versi PDF, iaitu bagi cetakan kedua tahun 2013. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir
wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini. Alhamdulillah, dalam 53 sesi perkongsian terdahulu telah pun dapat kita kongsikan dengan izin Allah muqaddimah kitab, juga bahagian 1 keseluruhannya, iaitu berkaitan dengan penjelasan 6 rukun iman yang meliputi bab 1, Islam agama yang hak, bab 2, ibadah dalam Islam, bab 3, umat yang terbaik, dan bab 4, rukun iman. Manakala bagi bahagian 2, yakni perkara-perkara yang membatalkan iman pula, telah pun kita kongsikan keseluruhan daripada bab 5, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi subtopik makna kufur, pembahagian kufur, dan perkara-perkara yang membatalkan iman. Juga keseluruhan daripada bab 6, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi makna syirik, sejarah syirik, jenis-jenis syirik, dan juga bahaya syirik. Manakala bagi bab 7 pula, kita telah selesaikan perkongsian 2 subtopik. Yang pertama, iaitu bab 7, amalan-amalan syirik, yang merangkumi subtopik sihir, ruqiyah ataupun jampi mantra, tamimah ataupun tangkal azimat, at-tiyarah, yakni tilik ataupun tenung nasib, syafa'at, yakni pertolongan, dan tabarruk, yakni mencari keberkatan, yang mana telah pun selesai kita kongsikan subtopik sihir dan subtopik ruqiyah, jampi mantra. Alhamdulillah. Dan di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, akan kita teruskan pula dengan perkongsian subtopik ketiga, iaitu tamimah ataupun tangkal azimat, yang mana insya-Allah akan kita kongsikan keseluruhan isi kandungannya dalam 4 sesi perkongsian, bermula daripada sesi perkongsian yang pertama di pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu, kami, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Ma'idah ayat 48. Sadaqallahul azim. Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, bagi sesi perkongsian audiobook kali yang ke-54. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. Bahagian 2, perkara-perkara yang membatalkan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Saba ayat 28. Sadaqallahul azim. Bab 7, amalan-amalan syirik. Bab 7,
amalan syirik. Sebagaimana dimaklumi, amalan syirik itu sebenarnya tersangat banyak. Oleh itu, dirasakan perlu untuk memberi pendedahan sebahagian amalan syirik yang tersebar luas dalam masyarakat, terutamanya masyarakat di Nusantara ini, kerana ramai yang tidak memahami hukumnya, tidak menyedari hakikat kesesatannya, serta tidak menyedari akibat buruk daripadanya. Amalan-amalan syirik ini sebahagiannya boleh menjejaskan tauhid seseorang, dan ada juga yang sekadar mencacatkan kesempurnaan tauhid atau keimanan seseorang. Mengapa demikian? Ini kerana ada di antara amalan-amalan tersebut yang digolongkan sebagai syirik akbar, kufur akbar ataupun nifaq akbar, iaitu syirik besar, kufur besar ataupun nifaq besar. Dan ada pula yang digolongkan dalam golongan syirik asghar, kufur asghar ataupun nifaq asghar, iaitu syirik kecil, kufur kecil ataupun nifaq kecil. Perlulah diingatkan bahawa jenis-jenis amalan syirik yang pertama boleh merosakkan tauhid seseorang, manakala jenis-jenis amalan syirik yang kedua pula mampu merosakkan kesempurnaan tauhid ataupun keimanan ataupun i'tiqad seseorang. Di antara jenis-jenis amalan syirik tersebut ialah pertamanya sihir, keduanya ruqyah atau jampi mantera, ketiga tamimah ataupun tangkal azimat, keempat at-tiyarah, yakni tilik nasib atau tenung nasib. Yang ketiga syafaat, pertolongan, yakni syafaat yang batilah ataupun pertolongan yang batil. Dan yang keenamnya tabarruk atau mencari keberkatan. Alhamdulillah, dalam sesi-sesi perkongsian audiobook terdahulu telah pun selesai kita kongsikan subtopik sihir dan juga subtopik ruqyah ataupun jampi mantera ataupun jampi serapah. Dan di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook, bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, bagi sesi perkongsian yang ke-54 di pagi yang berbahagia ini, akan kita teruskan lagi sesi-sesi perkongsian audiobook kita dengan membicarakan subtopik yang ketiga di bawah bab 7, iaitu amalan-amalan syirik, iaitu subtopik tamimah ataupun tangkal azimat. Tamimah ataupun tangkal azimat, yang insya-Allah akan kita kongsikan di dalam 4 sesi perkongsian, bermula daripada sesi perkongsian ke-54 di pagi yang berbahagia ini, dan disusuli pula dengan sesi-sesi perkongsian ke-55, 56 dan 57 bagi mengakhiri perkongsian subtopik tamimah ataupun tangkal azimat ini, insya-Allah. Makna tamimah atau tangkal azimat. Makna tamimah atau tangkal azimat. Tamaim adalah bentuk jamak ataupun sirah jamak daripada perkataan tamimah, yang menurut bahasa bermaksud tangkal ataupun azimat. Menurut istilah agama, rujuk nota akhir nombor 18,
iaitu kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, halaman 127. Menurut istilah agama, tamimah ialah sesuatu yang biasanya diikat atau dikalungkan pada kanak-kanak dengan tujuan agar terhindar daripada gangguan roh-roh jahat atau kejahatan pandangan orang yang hasad, yakni ain. Menurut istilah agama, tamimah ialah sesuatu yang biasanya diikat atau dikalungkan pada kanak-kanak dengan tujuan agar terhindar daripada gangguan roh-roh jahat atau kejahatan pandangan orang yang hasad, yakni ain. Manakala menurut Ibnu Hajar pula, tamimah ataupun tangkal azimat ialah benang atau tali yang diikat di kepala pada zaman jahiliyah dengan keyakinan ia dapat menolak penyakit atau bencana yang akan menimpa. Menurut Ibnu Hajar pula, tamimah ataupun tangkal azimat ialah benang atau tali yang diikat di kepala pada zaman jahiliyah dengan keyakinan ia dapat menolak penyakit atau bencana yang akan menimpa. Tangkal biasanya digunakan oleh seseorang untuk salah satu daripada dua tujuan berikut. Pertama, untuk menolak keburukan yang dijangka akan menimpa, seumpama sakit atau perbuatan jahat seseorang kepadanya sebelum perkara buruk itu terjadi. Tujuan ini sangat jelas ditunjukkan daripada sikap mengikat, mengalung atau menggantungkan sesuatu benda pada kanak-kanak, binatang ternak atau tempat tinggal. Manakala tujuan yang kedua pula adalah untuk menolak keburukan yang sudah menimpa seseorang. Ini juga dapat dilihat berdasarkan sikap sesetengah orang yang mengadu sakit pada badannya kepada dukun, pawang atau bomoh. Lalu dia disuruh memakai tangkal supaya penyakitnya sembuh. Ta'rif tamimah atau tangkal yang menjurus kepada mengikat tali atau benang pada kanak-kanak hanyalah sekadar contoh sahaja ataupun ta'rif dengan misal. Ia bukanlah bermaksud tamimah terbatas pada tali atau benang sahaja. Ia bukanlah bermaksud tamimah terbatas pada tali ataupun benang sahaja. Bahkan, orang Arab pada zaman jahiliyah telah menggunakan bermacam-macam jenis benda untuk tujuan tangkal azimat selain benang dan tali. Misalnya, tumit arnab, tulang dan taring yang diikat pada badan mereka dengan tujuan agar terhindar daripada ain, yakni pandangan jahat orang yang hasad, orang yang dengki atau sihir. Berdasarkan hakikat tersebut, apapun barangan yang digantung untuk salah satu daripada dua tujuan tersebut, ataupun diikat, ataupun dikalungkan ke leher, maka ia digolongkan sebagai tamimah ataupun sirah jamaknya, bentuk jamaknya tamaim. Selagi ia bertujuan untuk terhindar daripada keburukan, maka perkara yang menjadi kayu pengukur ialah hakikatnya, bukannya nama-nama ataupun istilah. Ini sesuai dengan kaedah dalam ilmu usul, iaitu al-ibratu bil haqa'iq la bil asma'. Yang menjadi ukuran adalah hakikat sesuatu, bukan pada nama-namanya. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma'. Yang menjadi ukuran adalah hakikat sesuatu, bukan pada nama-namanya. Misalnya, setiap minuman yang memabukkan adalah haram hukumnya. Tidak kira sama ada ia diperbuat daripada perahan anggur ataupun selainnya, atau apapun nama minuman tersebut. Demikianlah juga dengan tamimah
ataupun tangkal azimat. Ia bukan hanya terbatas pada benang dan tali, tetapi juga termasuk perbuatan-perbuatan seperti menggantung penyapu, daun-daunan, kain kuning atau hitam, kayu, besi, tembaga, kuku atau taring binatang, dan logam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian pertama daripada 4 sesi perkongsian keseluruhannya bagi subtopik tamimah ataupun tangkal azimat ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk menjadi garis panduan dan pedoman bagi kita dalam usaha mempersiapkan bekal iman dan amal yang menepati kehendak Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Dalam sesi perkongsian berikutnya akan kita teruskan lagi sesi-sesi perkongsian audiobook bagi subtopik tamimah ataupun tangkal azimat ini, bermula daripada sesi perkongsian ke-55 hingga ke sesi perkongsian ke-57 sebagai mengakhiri subtopik tamimah ataupun tangkal azimat ini, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah hasil karangan Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah ini. Semoga Allah berkenan untuk mengganjarkan kita dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Dan Allah berkenan untuk menghitung usaha kecil kita ini sebagai sebahagian daripada amal soleh untuk menjadi bekal balik jumpa Allah di suatu hari yang tiada kesudahannya nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya.